kita makan masa 17 minit untuk setting balik sebenarnya daripada 8.50 tadi kita bersetting sama-sama. Tapi tak apa, insya-Allah. Biasanya bila nak berbicara ataupun nak interview orang yang hebat ni memang dia punya dugaan macam ni. Sama. Sebabnya macam hari tu pun dengan Kak KB pun lebih kurang juga macam ni. Hari tu Kak KB yang susah sikit nak masuk. Maksudnya dia ada problem daripada segi audio ke apa, tapi kat sini hari ni saya pula. So memang saya rasa kalau kita nak interview ataupun nak soal selidik orang-orang hebat ni, rasanya dugaan Allah berikan dia macam ni. Tapi masih tak mulut Encik Zainul. InsyaAllah. Amin. Okey, so saya tak nak ambil masa panjang lebar sebab saya dah gunakan masa tadi awal nak setting benda ni. So insyaAllah hari ni kita akan menembu bual seorang hamba Allah yang sangat hebat, datangnya daripada Melaka. Dia adalah seorang upline ataupun kita panggil seorang upline pada Cikgu Mariam Janis yang kita pernah bawakan pada beberapa ketika dahulu. So hari ni kita bawa dia punya sifu. Hari tu kita dah bawa anak buah dia, tapi hari ni kita bawa sifu dia yang kalau kita biasa dengar, kalau geng-geng SKBN biasa dengar nama dia, kita panggil Kak Fazi lah. Okey, nama sebenar beliau adalah Cikgu Fazilah binti Abu. Ataupun nama glamournya Cikgu Kak Fazi ataupun Kak Fazi. InsyaAllah kita boleh beri ruang dan peluang kepada Kak Fazi kita untuk memperkenalkan diri. Okey, silakan Kak Fazi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada Encik Zainul bin Misnan. Ya, betul. Ya, selaku Assistant Manager Marketing Manager MSB dan host pada malam ini. Terima kasih kerana memberi saya peluang dan memberi kepercayaan kepada saya untuk berkongsi pengalaman bersama MSB. Okey, nama saya Fazilah Abu aka Kak Fazi dalam MSB. Okey, saya telah pun menceburi MSB ni sejak tahun 2014. Dah 7 tahun ya. Bermula pada 25 hari bulan Ogos 2014 lah ya. Jadi memanglah banyak pengalaman pahit manis semasa menceburi bidang MSP ni. Tapi seronoknya banyak. Alhamdulillah. Okay, terima kasih saya ucapkan pada leader saya lah yang membawa saya ke arena MSP ni, iaitu Cikgu Azrul Hisham bin Ali, jutawan muda, hanya 16 bulan bergelar jutawan dalam MSB. Tahniah buat beliau dan terima kasih banyaklah kerana dia membawa saya ke bisnes MSB ini. Alhamdulillah. Itu sedikitlah mengenai pengenalan diri saya lah. Okey, terima kasih Kak Fazi. Nampak ya Kak Fazi dah join MSB selama 7 tahun. Start daripada 25 Ogos 2014. Sekarang ni tahun berapa? 2021. Betapa lamanya beliau bersama MSB ni. Mesti ada sebab dan dia punya punca ataupun dia punya strength yang menyebabkan dia ni cinta sangat dengan MSB. Mesti ada sebab. Kalau tak ada sebab tak mungkin dia boleh sampai 7 tahun. Macam kerja juga, kalau tanpa ada sesuatu yang memikat jiwa dia, tak mungkin dia boleh stay kat tempat ni walaupun ada liku-liku kehidupan. Macam dia cakap tadi, dah banyak dia punya pengalaman atas bawah ni, kita panggil lah. Dia semasa dia dekat 7 tahun dekat MSB ni. Okey. So Kak Fazi, boleh Kak Fazi cerita dah dekat 7 tahun ni apa rasa-rasanya pengalaman ataupun contohlah macam mana yang pertamanya Kak Fazi boleh terjebak dengan MSB ni. Masa 25 bulan 8 tu, mungkin sebelum tu ada orang bagi tahu ke macam mana tu cara dia? Okey, saya ni MSB ni diperkenalkan kepada saya oleh Cikgu Azrul Hisham Ali. Okey, jutawan MSB. Okey, pada masa itu saya satu sekolah dengan beliau lah. Kami di sekolah ada dalam lebih kurang 18 orang guru. Jadi saya tengok ada 2-3 orang guru dah masuk. Tapi masa tu Azrul hanya teka-teka sikit-sikit lah. Okey, tadi saya ni macam sombong sikit lah kot. Sombong sikit untuk menceburi. Tapi saya tengok stokin ni macam saya pandang daripada jauh lah. Macam boleh jual dan senang jual. Sebab saya
Yang satu yang saya minat dekat sini ialah sahabat saya, ramai kawan. Jadi satu yang keduanya MSP ni stocking weekend yang dikenakan kepada saya ni tak perlu dimakan. Kita hanya pakai. Jadi saya rasa senang dijual. Jadi masa itu saya pun ramai kawan, ramai kenalan. Jadi saya rasa saya boleh memperkenalkan produk ini pada kawan-kawan kita yang banyak, ramai yang di luar sana yang ramai yang sakit dan risiko dia kurang. Yang bestnya MSB ni tak ada maintain, tak ada target, tak ada riuran tahunan kan. Jadi menyesal tak buat, makan tak berhenti, malas tak berduit. Yang tu kata-kata ikon kita dululah. 6 tahun lepas sampai sekarang rasa masih lagi disebut-sebut. Betul tu. Tapi yang bestnya tak ada pangkat. Jadi jual semua. Dan yang best sekali kat MSP ni leader-leader hebat. Motivasi daripada leader-leader tu buat saya sangat bersemangat. Pada permulaan saya menceburi MSP ni, saya sangat seronok. Ya. Pada masa itu saya bila saya memperkenalkan satu set itu, dulu kita beli satu set 4 pasang stocking. Masa itu tapi hari kita masuk dengan ahli 4 pasang stocking RM665. Seminggu lepas itu saya dah mampu jual, saya terus pada Smart 7. Dulu dipanggil Smart 7, beli 7 set sekaligus terus diamond. Alhamdulillah, itulah masa itu saya berkhusus. Jadi saya bawa stok ini terus ke tempat khusus saya dan diminati oleh rakan-rakan yang berkhusus dengan saya sekali. Jadi sekejaplah saya habiskan stok itu. Jadi saya sangat seronok. Kemudian bila dah macam itu dan saya pakai stok sangat baik, sangat bertenaga, dan saya jatuh cinta. Dan pertama kali saya menghadiri BOP di Melaka, iaitu di Rumah Melaka. Masa itu saya pertama kali berjumpa dengan Mak Kaya. Wah, saya sangat teruja, saya tengok wanita yang kecil ini sangat hebat. Jadi saya sejak hari itu hati saya kalau orang lain kalau masa hari itu hati saya setiap minggu nak pergi ke BOP. Tak miss. Kemudian tiap-tiap hari kepala ni ingat stocking. Kalau siang malam dalam kepala ada ingat stocking, insya-Allah lah memang kaya lah orang tu. Itu yang saya rasa. Jadi saya recommend, saya perkenalkan kepada rakan-rakan ya. Jadi tanyalah kepada leader-leader saya dan leader-leader di rangkaian saya yang buat bersungguh-sungguh sehingga saat inilah. Utamanya Marian Janis ya. Kemudian Yati Zainal ya, dan rangkaian saya Fashan, Syafaradia, Tuan Said, Nolida dan ramai lagi yang membuatkan rangkaian saya besar sehingga hari ini. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Nampak yang saya tertarik tadi, yang menariknya yang bila cakap Faiz tadi, dia pergi biasalah cikgu kan, dia mesti ada kursus macam-macam. Dia ambil peluang kat situ, jumpa kawan-kawan mungkin daripada daerah lain ataupun negeri lain ke. Datang situ dia pergi cepuk, letak dia punya stocking, dia senang aja jual. Pandai dia cek peluang. Yang itu memang kita nak, ini memang ciri-ciri orang berjaya. Dia tak lepaskan peluang. Kalau anda lepaskan peluang, memang anda rugi. Sebab macam biasa, rezeki Allah beri ni dengan berbagai bentuk. Rezeki Kak Fazi kita dengan cara begini, and dia grab the peluang, and sampai sekarang dia nampak. Kita panggil dia nampak peluang tu and dia stay sampai sekarang and dia buat sampai sekarang. So kalau anda rasa anda masih lagi tercari-cari di luar sana apa platform yang terbaik untuk saya buat duit, dengan time sekarang ni kadang-kadang kita bekerja tak menentu, mungkin anda anak muda yang 20 tahun lebih, yang 30 tahun lebih, walaupun dah bekerja 2-3 tahun, tapi time PKP ni ataupun time COVID-19 ni kita punya status pekerja ni macam terumbang ambing. Yalah, kita faham bukannya bos kita nak buang kita secara sengaja, tapi pun kita tahu sebab situasi sekarang ni. So apa salahnya untuk kita beli peluang pada diri kita untuk join dengan Kak Fazi kita ni. Kalau anda di Melaka, cari beliau, tak susah pun. Nanti habis live ni cuba tanya DM dia, Kak Fazi tengok DM, kalau mungkin jap lagi kita boleh dia share nombor telefon, tak ada masalah, itu hak dia. Nanti kita boleh tengok minta izin dia, tak ada masalah. Mungkin kita boleh cari kat Melaka, bukannya besar, kecil je, tuntang boleh jumpa. Tak payah pun, kita kejap je, insya-Allah. Walaupun Kak Fazi seorang guru, tapi dia mesti insya-Allah dia boleh bantu anda
Set masa elok pasti akan ada. Okey, tadi pun Kak Fazi tak bercerita dia adalah seorang guru. Okay, Kak Fazi dah berapa lama dah berkhidmat sebagai seorang guru ni? Tahun ni insyaAllah tahun yang ke-32 tahun. Oh, Saya berkhidmat sebagai seorang guru. Mungkin lagi 2 tahun insyaAllah diizinkan Tuhan pada saat pencin lah. Ya. InsyaAllah 2 tahun lagi. 2 tahun lagi masa 34 tahun dah kiranya. Okey, bercerita pasal guru ni, nak cerita pasal sekolah saya. Tadi saya cerita boleh. Sekolah saya ada 18 orang guru masa dengan pentadbir dalam 19 ke 20 orang lah. Jadi masa itu, masa 6 tahun lepas, 7 tahun lepas, masa kita orang buat MSB, sejak 3-4 orang yang dah menjadi ahli dalam MSB ni di kalangan guru-guru itu, akhirnya satu sekolah kita dah stopinkan. Bermaksud daripada guru besar, daripada guru-guru, daripada pekerja kat sekolah, pekerja kantin, cleaner, kami dah stopinkan. Jadi sebab itu Cikgu Azrul menjadi jutawan segera dalam masa tempoh 16 bulan di samping dia punya rangkaian yang lain lah. Tapi kita yang main tu ialah di sekolah kami lah di Melaka. Tak payahlah mention nama sekolah. Okey, jadi saya rasa seronok sebab satu lagi yang saya suka MSP ni, saya suka sebab dia boleh buatkan orang sihat. Jadi bila kita tengok kawan-kawan kita sihat dengan produk yang kita perkenalkan, kita rasa sangat seronok dan puas hati kan. Mungkin sedikit amal jariah di situ. Maksudnya kita memperkenalkan kepada kawan-kawan supaya mereka juga kelihatan sihat. Macam tu. Okey, nampak bukan senang tau kita nak kautim satu sekolah daripada guru besar sampai staff kantin dengan makcik cleaner atau pakcik cleaner semua disapu satu sekolah. Betul. Betapa hebat geng-geng Kak Fazi kita dahulu ni. Sebab tu dia punya sifu Encik Azrul tu berjaya dalam 16 bulan saja dia jadi jutawan segera. So anda kalau seorang guru masih lagi nak join kita punya team MSB ataupun family MSB ni, jangan risau, tak terlambat pun. Anda boleh buat perkara yang sama, viruskan kita punya token ni, jangkitkan dekat sekolah anda. Biar anda jadi pioneer. Mungkin 16 bulan kemudian anda boleh jadi Encik Azrul kedua. InsyaAllah. So kita boleh buat, kita boleh duplicate cara yang sama. Nak tahu lebih, kejap lagi kita tanya macam mana. Okey. So itu antara teaser-teaser yang macam mana dahulunya tim Encik Azrul dengan Kak Fazi bergerak berjaya. Tapi bagi macam mana, yalah bagi saya agak sukar jugalah sebenarnya kalau kita nak close orang yang dalam satu kawasan yang sama untuk buat MLM lah kebiasaannya. Macam mana, apa teknik yang digunakan oleh tim Kak Fazi time tu untuk kita yakinkan satu tempat kerja ni buat perkara yang sama? Boleh Kak Fazi cerita? Okey, baik. Jadi sebenarnya bagaimana kita nak tarik orang? Okey, yang pertama sekali kita ceritakan kebaikan. Daripada sakit tu jadi sihat. Yang kedua, kita tunjukkan kejayaan kita. Bagaimana nak menjana. Kemudian kita tunjukkan juga bagaimana nak menjana income dengan bisnes MSB yang sangat mudah. Tak perlu maintain, tak perlu target, tak ada yuran keahlian free kan. Tak payah kerja pangkat. Bonus hari-hari. Yang paling best bonus hari-hari. Seronoknya bila pukul 1 je balik sekolah mesti nak tengok buka MSB. Satu balik sekolah mesti nak buka. Yang paling best sekali, tidur malam fikir besok pagi nak cari siapa. Yang tu paling best. Jadi besok pagi nak cari siapa. Jadi itu yang saya share. Dan setiap hari di dalam kereta saya mesti ada 2 atau 3 set stokin untuk saya perkenalkan. Kalau cakap dengan mulut aja tak ada barang, orang pun tak nak. Jadi orang nak tengok benda mawujud di depan mata. Macam itulah. Jadi saya bawa hari-hari saya punya senjata. Saya suka masa itu tak ada lagi, adalah tapi kurang bahagian networking punya style kan. Saya suka pergi rumah ke rumah, jumpa kawan, telefon, dating, macam itulah. Jadi cara itu saya perkenalkan produk MSB ni. Untuk dan yang terkini ni barulah kita ada Facebook, FBX kan, Shopee dan Instagram. Jadi tapi yang dulu saya rumah ke rumah, macam saya sponsor Marian Janis kan, sampai penolakan sampai tapi muka tak malu,
Jadi nak jadi orang niaga ni mesti ada sedikit tidak malu tu. Supaya sedikit kental hati, sedikit telinga pekak. Supaya cacian, cemoohan orang tolak tepi. InsyaAllah kita boleh di menara kejayaan, insyaAllah. InsyaAllah, nampak itu betul. Satu formula yang penting lah untuk kita kena install ataupun kita kena semat di dada kalau kita betul nak berjaya. Kita kena telan, kita kena kebalkan diri untuk terima rejection. Ataupun kita kena tebalkan muka untuk pujuk kawan kita yang kita target tu berulang-ulang kali. Sampai dia dah muak, agaknya dah mengamuk, kita bagi kita lari. Okey, itu antara betul, itu yang betul antara satu cara yang kita perlu terapkan lah. Jangan sekali ataupun dua kali kita cuba dekati kawan kita tu untuk bercerita tentang kita punya peluang yang kita ada. Kita dah terus mengalah, cakap, tak payahlah, kawan aku ni si A ni tak nak lah, tak apalah, abaikanlah dia, mungkin bukan rezeki dia. Kita jangan tentukan. Sebab benda ni kadang-kadang kalau kita cuba sekali dua, kita cakap, budak ni tak minat. Mungkin sebab kadang-kadang time tu cara kita approach, mungkin time tu orang tu terlalu busy ataupun dia tak fokus dengan apa yang kita cakap. So that's why dia reject. So kita tak boleh, atau kita jangan terus menghukum lah maksudnya. Kalau kawan tu reject time tu, kita beri peluang lagi pada beliau ataupun mereka supaya kita approach dengan cara yang berbeza ataupun teknik yang berbeza. InsyaAllah ada rezeki anda, kawan tu akan dekati kita. Okay. So Kak Fazi, selain daripada produk lah Kak Fazi, apa penyebab utama Kak Fazi melekat sampai sekarang 7 tahun dengan MSB? Okay. Dan salah satu produknya tak luput kan, yang saya cakap tadi, produk ni tak luput, tak telan di zaman, tak lapuk di hujan. Yang keduanya bonus di hari-hari. Saya suka sebab apa? Saya tak payah tunggu tutup bulan. Bonus pertama saya bonus pertama saya di bulan pertama melebihi daripada gaji seorang supervisor. Jadi saya rasa seronok dan tak pernah berhenti, sentiasa meningkat. Dan saya rasa seronok lah sampai income tu tak nak cakap kan, tapi memang best lah. Siapa yang rasa dan merasai kemanisan dalam menyertai MSB ni, menjual produk VCAN ni, mereka takkan berhenti. Macam kita orang ni, di luar sana orang akan memandang kita sentiasa nak cari peluang, macam Mak Kai juga kan, nak cari orang lain, nak cari peluang, nak jemput kita, nak jadi masukkan kita kepada bisnes yang lain. Tapi alhamdulillah setakat hari ni 7 tahun ni saya dah tangkisah, saya tak berminat. Saya suka dengan MSB kerana di sini terdapat leader-leader yang hebat. Jadi contoh saya ucapkan terima kasih pada leader yang membawa saya, Cikgu Azrul. Jadi yang kedua Cikgu Azam, Cikgu Anwar Lasim, Encik Sofi yang dulunya di rumah beliau diadakan BOP permulaannya. Kemudian si Furaza, Kak Ita, seterusnya Puan Farida dan suami. Kemudian yang paling best sekali idola saya lah Mak Kaya. Saya perhatikan Mak Kaya itu seorang yang hebat, wanita yang kecil, sentiasa bermotivasi. Apa pun orang cakap dia tak pernah kalah, dan saya sangat seronok sebab sentiasa positif. Jadi sentiasa beri saya semangat. Dalam bisnes ini bukan kita sentiasa di atas, ada kalanya kita berada di bawah. Ini turun naik itu biasa. Tapi bagaimana kita menangani masalah merundum itu. Jadi saya kena kentalkan hati, tak boleh hati tisu. Itu menyebabkan saya bertahan. Ada juga bisnes partner kita, downline kita yang tak apa seperti kita, tapi saya jalan aja. Ada juga penolakan daripada pelanggan kita, klien kita. Tapi kalau orang dah 7 kali pergi ataupun 7 kali berjumpa dengan orang yang berlainan tapi penolakan, mesti dah down kan. Tapi saya cekakkan hati, usaha lagi, tak terus berhenti. Maksudnya macam saya kata, kena sabar. Sebab saya kata tadi, mesti hati, jangan ada hati tisu, mesti pekatkan telinga, mesti tulikan mata, barulah halangan itu dapat kita langgar je lah. Baru kita boleh bertahan, insyaAllah lah. Jadi leader-leader ni hanya selalu memberi pemangkin kepada saya, pemangkin untuk saya terus bergerak ke depan. Alhamdulillah lah, saya bersyukur sangat-sangat kerana dikurniakan dengan leader-leader hebat di dalam MSB ni. Okey, nampak Kak Fazi
banyak kali. Betul, itu betul lah. Memang kebanyakan leader-leader ataupun Max Gabian yang dah lama join MSP ni ramai team ataupun kita panggil syarikat-syarikat MLM di luar sana memang cuba menarik kita punya leader-leader MSP yang ada ni, especially orang-orang lama. Sebabnya mengapa? Mereka tahu kualiti yang wujud pada mereka-mereka ni seperti Kak Fazi ataupun Mak Kaya dan ramai lagi. Dia orang tahu the quality dari kat situ, and dia orang punya kehebatan ataupun macam mana dia orang nak dia orang punya leadership untuk membentuk team tu dah ada. Sebab tu ramai orang tarik dia orang. Tapi Kak Fazi cakap tadi, dia orang dah biasa, dah tahu macam nak menangkis sebab dia orang tahu dia punya kekuatan yang wujud dekat MXB ni. So MXB ni selain daripada kita punya yang tak ada maintenance, produk yang bagus, MXB ni kita dah tahu dah. Memang ada license yang insya-Allah anda tak perlu risau. Kita baru je renew, insya-Allah lagi 5 tahun akan datang still wujud lagi kita punya MSB. Itu untuk yang kita renew baru-baru ni. Bukan senang untuk suatu company MLM untuk dapatkan renew license direct 5 tahun. Biasanya setahun ataupun 2 tahun baru dia orang dapat, maksudnya every renew mungkin dia ambil setahun sekali ataupun 2 tahun sekali paling baguslah. Sebabnya kita kementerian dia nak check ataupun dia nak cuba selidik sama ada company ni okey tak okey dia punya performance, ada tak ada menyeleweng duit atau tidak. So sebab tu company kita ni sangat-sangat bagus. That's why terus dapat 5 tahun ngam-ngam, tak payah susah dah. So insya-Allah lagi 5 tahun kita still ada bersama-sama. So tak perlu risau duit anda diselewengkan oleh kami. Kenapa? Kalau nak selewengkan, kami ada bangunan yang berpuluh-puluh juta harganya, macam mana kami nak larikan diri? Bukannya kami sewa, kalau sewa senang je angkat kaki, hilang semua barang. Tapi ini kami beli. Maksudnya bangunan tu dah wujud dekat area Kelang lama. So susah kami nak larikan diri. Banyak benda kami kena fikir kalau nak lingkup nak bungkus ni. So tak mungkin lah benda tu akan berlaku insya-Allah dengan izin Allah. Okey. So MSP terus maju ke depan. Amin insya-Allah dengan adanya pembantu ataupun leader-leader yang ada macam Kak Fazi and the gang. Okey. Insya-Allah amin. Okey Kak Fazi, saya nak tanya Kak Fazi, sudah 7 tahun kan mesti ada banyak testimoni yang menarik untuk dikongsikan pada orang ramai. Boleh tak cerita 2 atau 3, nak lebih pun tak ada masalah. Okey. Baik, testimoni yang pertama sekali untuk diri saya sendiri. Mula-mula dulu ada sakit sedikit di tapak kaki. Jadi saya kerap bangun pagi suka nak memijat lantai tu, rasa macam ada mencucuk-cucuk. Sejak saya pakai stokin, dia sangat berkurang. Jadi saya rasa sangat selesa. Dan saya tahu stokin ni memang awet muda. Saya tengok orang yang pakai stokin di dalam dari MSP ni makin lama makin nampak bertambah muda dan bertambah ceria. Sama ada ceria, mungkin ceria sebab poket dah penuh, kemudian sihat dengan produk weekend, dengan dia punya collagennya, dengan dia punya ribbon printnya, kan? Jadi dengan dia punya dalam lava gunung berapi dalam stokin itu sendiri. Okey, yang keduanya, yang tu saya rasa seronok. Kemudian kalau kita sakit perut, letak saja nipet di perut, terus tidur besok pagi tu hilang. Tak payah lagi nak sapu ubat ke apa. InsyaAllah macam itulah saya buat. Yang keduanya, suami saya ada idap-idapan sakit di belakang bahu yang dahulunya kalau pergi ke KL dia kena berhenti di tengah jalan untuk dipicit bahunya. Bila saya perkenalkan MSB kepada beliau dan pakai, dia tahu dia pakai apa, dia pakai nipet yang ni. Nipet yang ni, nipet MSB letak di bahu macam ni. Di dalam baju dan saya pikan di luar. Bermaksud benda ni di dalam baju dia. Sampai hari ni alhamdulillah. Dulunya dia selalu menolak weekend ni, tapi alhamdulillah hari ni menjadi pakaian harian dia. Pakaian dan saya setiap malam stockingkan dia. Stocking saya pakaikan setiap malam. Jadi kemudian macam itulah dia. Jadi dia rasa seronok. Kemudian dia ada suka sakit di lengan. Kita dia buat apa? Ambil wristlet yang dah longgar ni, terus naik sampai ke lengan. Jadi buat tidur malam dan buat pergi bekerja. Jadi dia tak perasan yang dia boleh berjalan satu dataran tanpa berhenti. Sebab dia rasa tak lenguh lagi. Itu yang paling best. Ada yang ketiganya, testimoni bisnes partner saya, Nolida, yang sakit hyperthyroid. Yang dah beberapa kali operation dan dah buat pun demogram di KL. Jadi dia kata kalau dimakan ubat dekat segenggam lah, maksudnya banyak lah.
dan jadi idapan kat dia, jadi dia rasa masa dah down lah. Tapi alhamdulillah sejak diperkenalkan dengan produk Weekend, dia pakai seluruh badan. Hari ni dia tak ada lagi menelan ubat-ubat berkaitan dengan thyroid ni lah. Saya dikabarkan macam itu ya. Dan rawatan hanya berkala saja, tidak lagi macam dulu 2-3 bulan sekali, 3 bulan sekali, sekarang 2 tahun sekali, setahun sekali baru pergi rawatan di KL. Yang itulah antara testimoni yang menarik lah. Tapi saya rasa banyak lagi testimoni yang saya tak ingat lah. Itu yang saya rasa seronok. Jadi di samping itu, mereka ini bila sharekan testimoni dia pada rakan-rakan, mereka dapat income. Kan Nolizani dah pernah dapat income 6,000, 4,000 sebulan. Syok tak? Seronok kan? Jadi sebagai duit tepi yang mereka dapat belanja extra money lah kan. Jadi mereka sangat seronok. Itu yang saya rasa syukur sangat-sangat lah. Betul, alhamdulillah. Nampak yang saya tertarik dengan tadi, husband yang terpaksa biasa nak berjalan jauh, kalau nak pergi KL kena berhenti tengah jalan, tak tahu berapa kali kena berhenti. Kak Fazi terpaksa 3 kali. 3 kali. Tengok. Ada satu ketika tu sebab sangat sakit, patah balik je. Tak nak teruskan sebab lengur tu sangat tidak menyelesakan. Jadi tu patah balik. Jadi alhamdulillah hari ni saya tak pernah dengar lagi dia lengur di bahu. Tapi kaki dia biasa lah, on off. Yang lain tu alhamdulillah lah. Banyak penambahbaikan lah. Alhamdulillah. Nampak tu benda yang kecil-kecil bagi kita lah, bagi orang yang tak merasai, kita anggap benda kecil je. Tapi bagi orang yang merasai, contoh sebagai contoh husband Kak Fazi sendiri, memang benda tu agak perit ataupun benda tu menyusahkan lah kita panggil. Sebabnya, yalah kita nak drive. Kalau anda pun nak drive, kalau boleh kita nak selesa. Selain daripada kita nak melawan ngantuk, kita pun kalau boleh nak bawa kita jauh tu tak adalah sikit-sikit belakang. Nanti pun susah nak fokus. Kadang-kadang jadi benda lain. So ini ada salah satu asbab yang boleh membantu untuk kita selesa time driving. Sebabnya benda ni bukannya cakap kosong. Bukannya semata-mata kita boleh bergantung pada testimoni yang ada macam Kak Fazi share, tapi sebenarnya benda ni ada scientific evidence. Maksud saya scientific evidence ni memang kalau contoh dekat UK ataupun United Kingdom bukan Ulu Kelang, kita tak main lah Malaysia ni. Kita ambil terus ke United Kingdom ataupun British atau Britain. So di sana mereka menggunakan teknologi, nanoteknologi daripada, maksudnya gunakan produk-produk macam Weekend ni sendiri, diorang guna untuk atlet. Atlet memang selalu pergi ke sana ke sini, kena pergi, contoh nak pergi biasalah kalau kat Europe, negara-negara dekat nak pergi Itali, nak pergi Perancis sebagai contoh. So diorang terpaksa duduk dekat flight ataupun duduk kat kapal terbang lama. So dengan pemakaian produk Weekend macam ni, dia membantu untuk kurangkan rasa fatigue ataupun rasa letih lesu bila diorang duduk dekat flight lama ataupun duduk dalam bas lama. So boleh diorang terus pergi exercise ataupun pergi training dengan keadaan yang fresh. Maksudnya kalau kita berbalik pada kita orang biasa, situasi sama macam tadi lah, sama Kak Fazi. So apa saya lagi lagi testimoni tau. Boleh share. Okay. Testimoni ni diperkenal, stokin ni dibeli oleh seorang anak untuk diberikan kepada ibu mertuanya. Tapi ibu mertua kata, alah Omar tak sakit apa pun kan. Tapi lepas tu dia pun pakai. Bila menantu bagi pakailah. Bila dah pakai tu, pada masa yang sama, masa tu musim haji. Kita buat kurban daging kan. Tadi mak mertua ni biasa-biasa kalau orang kencing manis, dia suka tidur tengah hari lah. Kan, cepat penat. Tapi yang mak mertua beliau ni, lepas dia potong daging, bersihkan, melapar, siang, masak sampai ke petang, non-stop tak berhenti, masih cakap, Mak tak rasa apa-apa pun stokin kau ni. Tapi sebenarnya dia dah bekerja sampai ke petang tanpa berhenti. Bermaksud stokin ini memberi tenaga secara tidak langsung, tanpa disedari. Betul tak? Jadi saya rasa itulah sebenarnya kebaikan stokin. Dia tak perasan yang stokin itu dah memberi dia lebihan tenaga untuk dia bekerja pada hari itu. Betul tu. Itu memang antara salah satu lagi testimoni yang menarik lah. Yang kita boleh nampak secara instant. Yang orang kadang-kadang tak sedar ataupun dia orang macam tak mengakulah kiranya. Sebab benda tu kadang-kadang orang yang pakai, dia tak nampak sangat. Orang yang memberi pakai ataupun anak-anak di sekeliling, dia yang lebih nampak. Sebab kita tahu perangai, contohlah kita punya mak atau ayah yang memang kadang-kadang mungkin dia kurang sihat, dia senang
macam kurang bertenaga. Tapi bila kita pakaikan kita punya produk-produk weekend, insya-Allah anda akan nampak perbezaan yang nyata. Tak perlu tunggu lama lah, mungkin dalam setengah jam, 1 jam pun dah nampak perbezaannya. Okeylah Kak Fazi. Daripada segi testimoni barang tu dah ada. Tadi dah sikit bagi teaser. Cakap ada apa tu downline yang boleh dapat side income tepi. Contoh tadi 6,000, 4,000 dah boleh dapat daripada perkenalkan saja atau bercerita sharing berkenaan dengan produk weekend ni. Selain daripada tu ada tak lagi? Mungkin Kak Fazi sendiri boleh share sebab dah 7 tahun kan. Secara average lah. Kalau tak nak bagi tahu betul-betul amount tu average lah. Satu hari rasanya berapa lah rasa-rasanya Kak Fazi boleh aim daripada yang Kak Fazi boleh dapat. Kalau tak nak bagi tepat tak apa. Anggar-anggar je lah kasar. Anggar okey. Alhamdulillah lah sejak menceburi perniagaan MSP ni banyak memberi income syukur alhamdulillah sedikit sebanyak memberi income yang agak lumayan kepada saya dan keluarga Jadi tadi bulan pertama saya mendapat income melebihi gaji siswaza 1 bulan. Dan bulan berikutnya saya tambah lagi sampai saya rasa sampai 2 tahun macam itu. Income tu tak berhenti di situ. Bertambah. Dan saya seronok, saya pernah mencecah income satu hari tu 8,000. Alhamdulillah 8,000. Orang lain tunggu 1 bulan kan? Alhamdulillah dengan MSB ni saya pernah merasai sampai 8,000 tapi itu orang peniaga kecil seperti saya lah. Mungkin orang yang hebat kan lebih besar daripada itu. Jadi begitulah. Dan paling best sekali pernah mencecah sampai 10,000 sebulan. Alhamdulillah. Kalau dah setahun, tahun pertama je saya dapat lebih daripada 200. Wow, hebat tu nampak dia punya figure. Bukan kaleng-kaleng orang. Tapi jangan lupalah income tax pun kerja juga. Alhamdulillah dah settle. Alhamdulillah. Itu penting juga tu betul. Tak perlu lari dengan income tax. Saya bayar juga. Saya terus bayar, tak payah. Kalau kita lari, hati pun tak senang kan? Bayar. Betul. InsyaAllah selamat kita. Betul tu. Itu penting. Dah dapat duit senang hati, jangan lupa nak bayar benda yang wajib. Income tax tu wajib, ataupun yang penting pun zakat tu wajib. Contoh anda boleh juga niatkan diri anda, contoh anda nak berjaya dekat MSB ni sebab anda nak tolong orang susah. Caranya nak tolong orang susah tak semestinya anda menghulu direct. Anda bayar zakat, insya-Allah anda dah kira menolong. Sebabnya ada orang yang tak bila kita bayar zakat, ada orang yang pegang-pegang zakat lah yang settlekan nak bagi kat orang yang sepatutnya asnaf ke apa yang sepatutnya. So bila kita banyak duit, kita boleh bantu orang lagi susah. Kalau anda mampu cari sendiri, anda bayar zakat pun tak ada masalah. So dua benda anda boleh buat. Selain daripada nak kena settlekan income tax tu. Tapi tak ada masalah. Bila anda ada duit banyak, anda tak ada pening kepala nak kedekutkan duit anda nak bayar income tax, nak spend duit sendiri cakap lah. Kalau dulu mungkin kita kerja ngam-ngam je kan, gaji memang ngam-ngam syarat je. Borderline memang dah wajib bayar bayar income tax. Bila bayar, aduh gaji aku banyak ni, aku kena bayar income tax. Aku nak beli ni macam mana ni? Contoh. Tapi insya-Allah bila anda buat MSP, walaupun still lagi nak kena keluar duit untuk bayar income tax, tapi still lagi ada kota yang banyak yang kita boleh spend untuk buat apa benda yang kita ada. Betul tak Kak Fazi? Betul. So jangan fikir pasal benda tu. Okey, so Kak Fazi. Alhamdulillah. Jadi bila kita bertambah jadi income saya tu bertambah disebab rangkaian kita pun bertambah Jadi tahniah pada saya punya tahniah kepada networking saya yang telah di bawah rangkaian saya juga terdiri daripada 8 orang stokis, in-Bombay stokis Antaranya dah ada 8 orang itu Puan Marian Janis, Puan Sharifah Radia Nuriyati Zainal, Puan Sa'dia, kemudian Puan Farmina Hassan, Encik Nasrun dan Hamidah Dinsan di bawah rangkaian Puan Cikgu Mariam Janis. Itu jadi alhamdulillah dengan mereka ini kita sama-sama bergerak ke hadapan menuju ke puncak kejayaan. InsyaAllah. InsyaAllah. Nampak dia punya perkembangan tim dia ada 8 mobile stokis lah. Bukannya 8 leader ataupun bukannya 8 ejen biasa maksudnya lah.
Maksudnya dia dah upgrade sampai ke e-mobile. So e-mobile ni memang satu kita panggil apa nama orang yang quite banyak dia punya, kita panggil apa nama tu, apa nama kita panggil, Allah lupa nak cakap, inilah dia nak penyumbang kepada Kak Faizi. Sebab kalau kita just contoh kita kenakan kawan A contoh, A ni just jadi macam ejen biasa je. Kalau kita compare dengan e-mobile ni dia memberi impact lebih banyak. Sebabnya memang dia orang boleh memang kebiasaannya orang yang join e-mobile ni dia orang memang ada keupayaan untuk menjual lebih berbanding dengan ejen-ejen biasa. Dan coming soon, Encik Zainul, coming soon seorang lagi akan lahir lah. Itu Tuan Syed Azman. Coming soon dia akan jadi ibu bastard juga. InsyaAllah. Tengok 9 lah. 9. Kau ada 9 lah. Dalam time COVID-19 ni dia mampu lahirkan satu lagi insyaAllah. So kita doakan Kak Fazi and the team dipermudahkan. Amin. Supaya berkembang lagi dia punya empire tu, boleh berkembang atau kita saing-saing dengan dia punya idola mak kaya. InsyaAllah. Okay. So itu nampak dia punya testimoni daripada segi income tim dan beliau sendiri. Okay. So kalau tengok apa yang menyebabkan bila kita nak berjaya ni, kebiasaan kita ada big why ataupun drive. Sesuatu benda kita pegang yang menyebabkan kita kalau rasa stres ataupun rasa patah semangat, kita akan ingat benda ni, insyaAllah dia akan tolak kita balik ke depan. Apa yang jadi pegangan Kak Fazi ni? Menjadi simbol kekuatan. Okay, seperti saya kata tadi kan, dalam bisnes ni dia bukan sentiasa di atas. Ada kalanya kita di bawah ya. Ada macam roda jugalah. Maksudnya jatuh dan bangun itu adat. Kalau tak merasai kejatuhan, dia tak akan merasai kejayaan. Betul? Jadi kita kena sentiasa cekal hati, bersemangat, tak perlu down sangat. Bila kita down, kita kena cari seseorang untuk memberi kita semangat. Leader kita, saya selalu share bukan masalah ke ataupun kemurungan kita ni bukan pada leader saja, tapi saya juga pergi pada sideline sebelah sini, supaya mereka juga bersama-sama kita. InsyaAllah. Kemudian kita kena tabah, istiqamah, jangan cepat melata. Orang memang nak tengok kita jatuh. Orang suka tengok kita jatuh, betul? Dia kata, tunggulah, tak lama lagi dia akan jatuh. Jadi kita tak bolehlah membetulkan apa yang mereka kata. Patutnya kita mesti bertambah semangat dengan kata-kata itu sebagai pembangkit untuk kita terus ke depan. Kalau kita tak boleh, aku pun boleh. Tunggu je. Macam itulah. Jadi jumpa dengan sentiasa berkongsi ilmu dengan orang-orang yang berjaya. Baru kita merasa berjaya. Kata mak kaya, kalau kita nak wangi, kita kena bersama dengan orang yang suka pakai minyak wangi. Kalau kita nak berjaya, kita kena sentiasa dengan bersama-sama orang yang berjaya. Barulah kita rasa aura kejayaan, insyaAllah. Itu betul. Itu yang betul lah. Perumpamaan, kalau tengok perumpamaan orang Arab pun macam cakap lah, kalau kita berkawan dengan orang yang tukang sampah ke apa, lebih kurang dia akan bau sampah. Kalau kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, dia wangi lebih kurang macam tadi lah. So benda tu memang akan berimpact. Dia walaupun kita perasan atau tidak, benda tu akan terpalit dia punya aura ataupun dia punya ilmu ataupun dia orang punya tabiat ataupun perwatakan itu akan juga melekat kat diri kita sebab kita dah hari-hari berjumpa dengan mereka ataupun dah bersemuka dengan mereka. So insyaAllah satu hari pun kita akan jadi macam dia orang. So sebab tu kalau kita nak berkawan, kita tak salah kita nak berkawan dengan semua orang. Maksudnya orang yang berbuat perwatakan ataupun orang yang mungkin dia punya akhlak tu agak kurang sikit. Mungkin niat kita nak menarik dia orang untuk berdakwah. Tak ada masalah. Cuma kita kena pandai bawa diri jugalah. Takutnya nanti kita pula jadi macam itu. So saya kebiasaannya kalau kita nak baik, kita kena duduk dengan orang-orang yang baik-baik supaya aura tu akan jadi positif. Dia kena macam itu. Okey. So Kak Bani, Kak Fazi? Dia tengok ke nama dekat komen ni kan, dia terus online dah. Minta maaf Kak Fazi. Okey Kak Fazi. Okey, apa nama tu, daripada segi driver tu dah tahu, maksudnya kita sentiasa bergaul dengan orang yang berjaya. And kalau dari segi perkembangan, selain daripada new blood ataupun new e-stockist, e-mobile stockist yang akan dilahirkan, apa lagi perkembangan as a team dekat Melaka lah spesifiknya
yang tim Kak Fazi sendiri nak cuba lakukan, especially time sekarang ni, ialah sebagai seorang guru, insyaAllah bulan 3 ni sekolah nak buka kan, betul? Ya, minggu depan dah mula bersekolah semula, insyaAllah. So mungkin agak busy dengan kerja hakiki kan. So tapi macam mana, apa perancangan ataupun gameplay yang Cikgu Fazi akan, Kak Fazi akan gunakan untuk maksimiskan peluang yang ada ni? Boleh share sikit kat orang lain. Okey, terima kasih Cik Zano. Okey, perkembangan bisnes sehingga hari ini nampaknya bertambah baik alhamdulillah. Okey, dan sekarang ini Melaka dah lahirkan sebuah MSB Center Melaka yang dikelolakan oleh Puan Mariam Janis, ya, dan sedang berusaha ke arah mungkin akan dibukalah dalam tempoh sebulan lagi mungkin lepas habis PKP ini. Tadi kita baru kemas kini pesanan dan sebagainya lah. Dah bermula lah, maksudnya kedai itu dah dibuka, kedai lah MSB Center itu dah dibuka, dan di situ kita akan buka untuk peluang pada ahli-ahli baru yang ingin belajar marketing plan dan belajar teknik penjualan menggunakan internet, contoh Shopee, FBX dan sebagainya. Jadi akan dibantu oleh anak pada Puan Mariam dan leader-leader kita di sana nanti, insyaAllah. Di situ juga nanti kita akan buat mungkin HQ sendiri akan aturkan BOP di sana. Saya sukalah sebab rindu dengan BOP Melaka sebenarnya. Saya nak rasa MSB Melaka muncul kembali seperti 7 tahun yang lalu, di mana saya tak pernah miss walau sekali pun untuk menghadiri BOP. Jadi saya tengok siapa yang rajin ke BOP memang dia akan dapat income yang luar biasa. Betul tak? Tuhan pun adil, dia akan beri pada orang yang berusaha, kan? Jadi kalau pun kita tak berjumpa dengan dengan orang-orang yang ingin buat sakit, tapi kita ada pengisian ilmu di situ. InsyaAllah akhirnya Allah akan balas juga, akan jumpa juga orang-orang yang ingin membuat sakit. Macam itulah. InsyaAllah doakan bersama-sama semoga MSB Center Melaka dapat ketengahkan, dapat dikenali, dapat berfungsi dengan baik sebaiknya. InsyaAllah. Jangan risau. Kami di pihak HQ ni akan sentiasa support kita punya PIC yang membuka center, macam contoh dekat Melaka, dekat Adela, dekat Baik Raja, Bukit Gambir. InsyaAllah kami akan sentiasa, selagi sekarang ni terpaksa tak boleh nak bantulah. Sebabnya PKP. Nak pergi pun tak mampu. Nanti kan kena halau balik kan. Tapi insyaAllah ada rezeki bila rentas daerah, rentas negeri dah dibenarkan, kami akan laju datang. Kami datang melawat kawasan. Kita boleh slowly kita plan lah kita punya BOP dan sebagainya. Itu jangan risau. Kami di HQ sentiasa ringankan tulang untuk bantu anda semua. Cumanya anda hendak atau tidak aja untuk bersama-sama buat. Okey, itu kita nampak sebab memang kebanyakannya leader-leader yang memang tak henti-henti ataupun tak putus-putus berusaha daripada dulu sampai sekarang, macam Kak Fazi sendiri, memang diorang berkobar-kobar. Cuma kita nak panggil ataupun nak cuba korek balik geng-geng kita yang lama, yang mungkin sebelum ni ada kejap buat setahun dua, lepas tu dia hilang sebentar. Bila anda lihat kami punya live sesi ni, harapnya anda macam harimau bangkit daripada tidur lah. Cuba bangkit and join. Kalau contoh anda di Melaka, boleh terus ke center di Melaka tu insyaAllah. Walaupun belum buka secara open sebabkan PKP, insyaAllah anda boleh, mungkin kita buat temu janji, seorang dua masuk slow-slow, insyaAllah boleh je lagi. As long kita tak langgar SOP, insyaAllah tak ada penguatkuasa yang akan kacau kita. Itu yang penting. Okey. Okey, itu antara perkembangan yang Kak Fazi dah ceritakan berkenaan dengan dia punya team especially kat Melaka. So Kak Fazi, sebab sekarang ni dah ngam-ngam pukul 10. Tadi walaupun kita start lambat, tak apalah. Okey, itu apa Kak Fazi punya kata-kata, bukan kata semangat lah. Saya nak tanya dulu. Tadi Kak Fazi cakap Kak Fazi ingin lihat macam mana Melaka gemilang masa 7 tahun dahulu nak jadi macam sekarang ni, sekarang pun nak jadi macam itu. Cuba Kak Fazi cerita sedikit lah. Apa yang menyebabkan time tu
Melaka boleh number 1 dekat Malaysia untuk apa tu dalam sale untuk MSB ni. Boleh cerita sikit. Saya nak tahu juga sebab saya pun tak ada lagi time tu. Macam tu Macam mana je ke? Okey, 6 tahun dulu agaknya cooperation kami ni leader-leader, kemudian leader bila kita ada BOP setiap minggu tu, kemudian support daripada HQ dan leader-leader leader-leader semua, maka kita rasa sangat seronok. Dan kita ni persaingan yang sihat, bermaksud bila ramai buat, kita bukan membunuh, maksudnya kita bersama-sama membuat. Jadi sangat seronok. Kalau di hati kita ada macam saya dulu yang saya ingat, saya ni asyik mimpi stalking setiap malam. Jadi sebab itu saya rasa macam besok saya nak tunggu sampai saya nak tunggu sepatnya siang supaya saya boleh jumpa dengan orang untuk diperkenalkan stalking ni, untuk memperkenalkan stalking kepada mereka. Itu dulu. Kalau ada impian macam tu, saya rasa memang orang ni kaya kot. Orang-orang yang memang insyaAllah kaya. Dan masa itu seronoknya saya dulu sebab satu macam saya cakap tadi, satu sekolah saya telah pun di-stalkingkan. Masing-masing lah, maksudnya ada 2-3 orang tu dia cari rangkaian dia, tapi satu sekolah tu dah semuanya adalah agents MSB. Jadi kita orang seronok sebab apa? Ada persaingan. Kalau kita buat seorang-seorang pun tak seronok. Yang itu sebenarnya bukan line saya. Dia berangkai. Maksudnya line yang dia punya CV adalah Cikgu Azrul, kemudian bawah tu saya, Cikgu Salinda, Analisa dan beberapa lagi yang lain. Dan dari situlah berangkai-rangkai lah mereka. Jadi kita orang seronoknya bila lepas waktu balik tu, barulah kita mulalah tengok bonus. Jadi cara tak langsung kita, kita rasa termotivasi sendirilah. Itu kalau rakan kita buat bonus hari-hari kan, termotivasi sendiri. Kemudian kita belum pun nak buat, bersemangat sangat. Sebab itulah Melaka 7 tahun dulu gegar, sangat boom. Betul, orang dengar Melaka pun orang takut. Sangat seronok. Memang kalau waktu itu Cik Zainal ada bersama, saya rasa Cik Zainal dapatlah, maksudnya boleh merasailah apa yang saya katakan ni. Okey, saya daripada saya berharaplah Melaka gegar kembalilah tahun 2022. InsyaAllah, amin. InsyaAllah pasti boleh punya, jangan risau. Kita usaha sama-sama. Saya daripada penyampaian Kak Fazis ni, saya dapat rasa dia punya semangat tu. Memang betul saya rasa dapat dia punya semangat nak berlumba-lumba tu tanpa ada macam saya bukan yang kita panggil perlumbaan yang negatif lah, bukan kita nak tikam belakang, nak jatuhkan orang. Ini memang perlumbaan yang asat dengki untuk berjaya bersama-sama. Dan kami saling membantu antara satu sama lain, walaupun bukan sideline, walaupun bukan rangkaian kita, maksudnya sideline atau dalam kalau kita dalam bahasa kampungnya sepupu sepapak dalam MSB macam tu. Tapi tetap ada perasaan ingin membantu, menolong, dan tak ada kata nak jatuhkan ke tidak. Tetap sebab itu rasa sangat sebab kita ni buat kerja sebagai adik-beradik. Itu yang bestnya, subhanallah. Dan memang saya rasa rindulah situasi itu. InsyaAllah. Sangat merindui situasi 7 tahun dulu. InsyaAllah boleh ni sebab sekarang dah ada InsyaAllah 9 mobile stokis. Pasti dia akan rasa impact dia macam tu. Sebab daripada mobile stokis tu mungkin dia ada lagi banyak anak-anak ataupun cicit dekat bawah. Sure kita boleh kumpulkan dah jadi macam family besar nanti. Pasti boleh. 2022 tu kalau kita mungkin Kak Fazi buat rumah terbuka, agaknya dia buat rumah terbuka untuk MSB Melaka, rasanya dah memang kira boleh ikut pangkat cicit tu, tak tahu lah jadi macam berapa kat belakang. Piut agaknya agak macam itu. Sangat seronok. Saya dah faham itu antara formula yang menyebabkan Melaka jadi gemilang time tu. Ada macam kita belajar sejarah Melaka dah. Okey. Tapi seronok. Memang seronoklah. Waktu itu kita punya leader di Melaka itu Encik Saufui. Memang pakar dalam memberi motivasi juga. Rindu juga dengan motivasi beliau. Okey, insyaAllah mungkin mas tak apa, lepas ni Kak Fazil lah adalah orang yang akan berdiri. Tak ada. InsyaAllah. Jangan cakap macam itu. Boleh punya, jangan risau sebab dia dah biasa tengok orang lain. Dia ada aura-aura dia boleh ambil, dia buat cara dia sendiri. InsyaAllah kita tengok lepas ni Kak Fazil boleh jadi motivator untuk kita punya MSC punya team. Amin. Berkat doa Encik Zainal, mudah-mudahan terlaksana impian itu.
InsyaAllah, amin. Okey, so kata-kata semangat lah ataupun kata-kata untuk pembangkit, untuk panggil kawan-kawan ataupun geng-geng Kak Fazi yang mungkin selama mungkin dalam 2-3 tahun kebelakang ini dia agak tenggelam ataupun dia orang dah macam patah hati. Apa kata-kata semangat untuk mereka ni Kak Fazi? Kita target orang macam ini. Okey, sebelum ini dah nak akhir ke Encik Zainul? InsyaAllah. Ini nak akhir tak apa. Okey, yalah sebelum saya akhiri kita nak panggil Zoom kita ni hari ni. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Encik Zainul dan MSB, kepada leader-leader hebat upline saya lah, leader upline saya dan leader-leader di bawah rangkaian saya, ramai tersebut. Saya ucapkan terima kasih kerana kalian saya berada di sini juga ya. Okey, untuk kata-kata akhir bagi rangkaian yang kadang-kadang yang dah lama tak buat atau dah lama tak mendengar MSB, dah lama tak mendengar Stalking Weekend, jengah-jengahlah, moga-moga mana tahu dengan semangat baru, suntikan baru, mereka juga boleh berjaya kembali. Dan akhir kata daripada saya, bisnes yang bagus dijalankan bukan sekadar kata-kata, bermaksud bisnes yang bagus bukan sekadar kata-kata, bermaksud bersama dengan tindakan. Cakap ya mesti serupa bikin, bukan tak serupa bikin. Yang kedua, ramai orang yang mampu berubah, tetapi tak ramai yang mampu istiqamah. Jadi fahamkan kata-kata saya. Moga-moga kita semua berjaya bersama dengan MSB. Jumpa anda di puncak kejayaan. Okay, sebelum itu terima kasih. Saya minta maaf sekiranya kata-kata saya tadi ada menyinggung perasaan, kecil hati mana-mana pihak. Saya minta maaf zahir dan batin. Dan kepada ahli-ahli di bawah rangkaian saya yang kurang berpuas hati dengan saya pun juga saya minta maaf kerana kelemahan diri saya. Boleh rajin-rajinlah call Kak Fazi untuk berbual-bual, bukan semestinya dengan weekend je kan. Cerita pasal weekend, mungkin bercerita sebagai kenalan kita, mengeratkan silaturahim. MSB bukan sekadar bisnes tapi dia mengeratkan silaturahim, betul tak? Betul. InsyaAllah. Dan terima kasih kepada leader-leader hebat di atas saya kerana sentiasa memberi semangat dan suntikan berupa motivasi sehingga saya kekal dengan MSB sehingga ke hari ini. Okay, terima kasih Cik Zainul kerana beri peluang saya bercakap pada hari ini. InsyaAllah, sama-sama. Jangan risau. Memang tugas saya atau tugas kami untuk meningkatkan semangat ataupun meningkatkan keyakinan anda leader-leader yang tak kisahlah baru 3-4 bulan join ke 5-6 tahun dah join ke, kadang-kadang mereka segan nak buat live macam ni. Tengok macam Kak Fazi semalam saya cakap, Kak Fazi, boleh tak ni nak buat live hari Selasa ni? Cakap, alah, aku tak ready lah. Dia tak ready tak muka dia sekarang. Relax dia cakap. Tak ada pun muka macam orang kata-kata ke, orang tak nak cakap. Tak ada kan. Dia kadang-kadang dia tak memberi peluang tau dia nak bercakap. So tak apa. Yang penting anda saut cabaran, anda akan dapat dia punya rasa dia punya kenikmatan. Itu yang macam Kak Fazi cakap. Anda usaha, anda akan dapat. Anda tak usaha, anda tak akan dapat. Okey. So apa-apa pun terima kasihlah kepada anda semua yang sudi bersama-sama dengan kami untuk mendengar sesi sharing bersama dengan Kak Fazi pada hari ini. And saya minta maaf banyak-banyak sebabnya hari ini saya mulakan lambat kita punya sesi live ni. Sepatutnya biasanya pukul 9 tapi saya ambil masa dekat 17 minit semata-mata untuk setting tadi. Minta maaf sangat-sangat. Okey, and apa-apa pun saya pun nak minta maaf daripada ujung kaki sampai daripada ujung kepala, rambut dan ujung kaki jika ada ayat atau perkataan yang mengguris hati. Kadang-kadang kita ni bercakap-cakap main lepas je. Takutlah ada orang tersinggung ke apa kan. And benda yang baik tu insya-Allah lah semuanya datang daripada Allah. Allah saja yang memberi ruang dan peluang untuk kami bercerita benda yang bersifat ilmiah. Kalau yang benda yang mengarut tu semua memang datang daripada kami. Okey, apa-apa pun terima kasih semua. Jumpa lagi anda pada sesi yang akan datang insya-Allah pada hari yang sama, waktu yang sama, pada minggu hadapan insya-Allah kita bawakan dengan orang lain dengan memberikan input yang berbeza tetapi mesej dia insya-Allah sama. Okey, apa-apa pun terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan. Sasalah Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye.